Hai semua, hari ini saya akan membentangkan tentang sejarah tingkatan 4 bab 1, warisan negara bangsa. Ciri-ciri negara bangsa ala Melayu terdiri daripada berbagai aspek. Pertama sekali, raja. Raja sentiasa ditaati dan dianggap suci oleh rakyat. Selain itu, raja menjadi tonggak utama kerajaan dan dibantu oleh para pembesar dalam sistem pentadbiran dan undang-undang. Contohnya, Raja Champa dianggap sebagai pemerintah yang suci dan dikaitkan dengan Dewa Siva. Selain itu, undang-undang dilaksanakan bagi memastikan kesejahteraan kerajaan. Undang-undang tersebut dipakai seluruh wilayah pengaruh. Misalnya, Kerajaan Majapahit mengamalkan Undang-Undang Kutara Munawar. Di samping itu, wilayah pengaruh merupakan kawasan yang rakyatnya menerima pemerintahan seseorang raja. Contohnya, Kerajaan Funan mempunyai Sungai Mekong dan Sedentingkra sebagai wilayah pengaruhnya. Seterusnya, rakyat ialah penduduk dalam wilayah yang mengakui pemerintahan raja. Misalnya, rakyat Srivijaya membuktikan kesetiaan kepada raja melalui peminuman air sumpah di Telaga Batu. Kita teruskan dengan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama, kerajaan muncul disebabkan oleh adanya raja. Pemerintahan beraja ini diperkukuh oleh sistem pembesar 4 lipatannya menjadi tombak utama pentadbiran. Raja muncul sebagai pemerintah tertinggi. Gelaran raja juga ditukarkan menjadi sultan atas pengaruh Islam. Di samping itu, lambang kebesaran merupakan identiti dan keistimewaan Sultan Melaka. Ia juga menjadi simbol kedaulatan sultan. Antara lambang kebesaran ini ialah adat istiadat, warna, nobat, regalia, dan cap mohor. Undang-undang juga muncul bagi mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat. Contohnya, Hukum Kanon Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Selain itu, kedaulatan ialah lambang kekuasaan dan hak mutlak raja untuk mengawal rakyat. Ia diakui oleh kerajaan lain dan bebas daripada campur tangan kuasa asing. Sebagai bukti, kerajaan dinasti Ming telah menghantar utusan Laksamana Cheng Ho untuk meniti ras Melaka. Seterusnya, rakyat menumpahkan taat setia dan mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Secara umum, golongan ini terdiri daripada orang Melayu, orang laut, dan hamba. Kesejahteraan mereka dijamin oleh pengakuan kekuasaan sultan. Hubungan timbal balik mewujudkan ikatan dan persefahaman antara golongan pemerintah dan diperintah. Wilayah pengaruh merujuk kepada kawasan pemerintah raja yang diterima oleh rakyat, biasanya diperoleh melalui taklukan, naungan, dan perkahwinan. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai wilayah pengaruh yang luas merangkumi keseluruhan semenanjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera. Sekarang, mari kita terokai keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang Kesultanan Melayu Melaka. Sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka ialah pembesar 4 lipatan. Ia terdiri daripada bendahara, temenggung, penghulu bendahari, dan laksamana. Pembesar lain yang membantu dalam pentadbiran ialah syah bandar, bentara, orang kaya, dan penghulu. Sultan bertugas memberikan kawasan pegangan untuk ditadbir oleh pembesar. Sultan juga merupakan ketua dalam sistem pentadbiran berhierarki ini. Sistem pentadbiran ini berkuasa dalam isu-isu pemerintahan, peperangan, hubungan diplomatik, dan agama. Antara undang-undang yang dipakai oleh Kesultanan Melayu Melaka ialah Hukum Kanon Melaka. Ia mempunyai 44 pasal yang berasaskan syariah dan hukum adat. Undang-undang ini bertujuan untuk melaksanakan pentadbiran dan menjamin kemakmuran. Sultan dan pembesar juga mesti arif dalam pentadbiran dan undang-undang. Sultan turut bertanggung jawab melantik pembesar seperti bendahara dan temenggung. Jikalau seseorang rakyat itu melakukan jenayah seperti membunuh, menikam, mencuri, ingkar perintah atau melakukan pemalsuan titah raja, mereka akan dikenakan hukuman bunuh. Dalam isu kekeluargaan, saksi nikah memerlukan 4 orang. Hamba abdi dan wanita tidak boleh menjadi saksinya.
Dari aspek ekonomi pula, segala perniagaan harusnya tidak mempunyai sebarang kesalahan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam pasal 30, ianya telah dinyatakan bahwa amalan riba diharamkan dan orang yang berniaga mestilah akil balik, siuman dan lafaz niat jual beli. Satu lagi undang-undang yang selalu digunakan ialah Undang-Undang Laut Melaka. Dalam Undang-Undang Peranan Nahoda bawah ULM, Nahoda berkuasa penuh dan semua pihak kena patuhi arahannya. Nahoda juga perlu bermesyuarat dengan semua orang di kapal untuk singgah. Dari aspek pelayaran pula, seseorang malim itu harus arif tentang kedudukan bulan bintang dan keadaan ombak serta arus. Jika berlakunya sebarang kelalaian, malim tersebut akan dibunuh. Selain itu, perbuatan jenayah seperti membunuh, mencuri dan memberontak akan dijatuhkan hukuman mati. Pelbagai cukai yang dikenakan dalam urusan pelayaran, seperti cukai perjalanan dan cukai perniagaan. Jumlah cukai-cukai ini ditentukan oleh seorang nahoda. Jom kita fokus pada subtopik terakhir, iaitu peranan pemerintah dan rakyat. Kedua-dua pihak mempunyai hubungan yang berasaskan wa'adat dan berbentuk timbal balik. Golongan pemerintah terdiri daripada sultan, pembesar, ulama dan kerabat diraja. Apakah peranan sultan? Sultan bertanggungjawab menjaga keselamatan rakyat dan menstabilkan kerajaan. Sultan juga berperanan mewujudkan perpaduan dan membuat undang-undang untuk mengawal rakyat. Pembesar pula bertanggungjawab memelihara kebajikan rakyat di kawasan pegangan. Mereka juga merupakan perantara sultan dan rakyat. Selain itu, mereka mengutip hasil melalui sistem serah dan membekalkan tenaga tentera melalui sistem kerah. Seterusnya, golongan di perintah ini terdiri daripada dua kalangan, iaitu rakyat yang terdiri daripada petani, peniaga, tukang dan nelayan, serta hamba yang merangkumi hamba raja, hamba berhutang dan hamba biasa dalam Kesultanan Melayu Melaka. Golongan ini perlu menunjuk taat setia kepada pemerintah dan mematuhi setiap arahan pada masa yang sama tidak menderhaka supaya tidak ditimpa tulah, iaitu kecelakaan disebabkan oleh langgaran larangan raja. Selain itu, mereka juga berperanan menjadi tentera dan menghadiri majlis umum seperti gotong royong, serta menjadi pengayuh kapal perang. Mereka perlu menyumbang tenaga kerja melalui sistem kerah untuk membina istana atau jalan. Itu sahaja daripada saya setakat ini. Sekian, terima kasih.